Mujahid Yusof Rawal, Parit Buntar. Terima kasih Tuan Speaker. Bumi ini hanya pinjaman. Kalau hendak habuan, pandai-pandailah melompat. Rasuah dikenang sepanjang zaman. Mohon bertanya soalan nombor 4. Sila. Itu caranya buat pantun, Papar. Right. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Parit Buntar. Untuk maklumat Yang Berhormat, model ESG secara tidak langsung telah diterapkan dalam tata cara serta proses pemberian kontrak kerajaan. Dasar dan perkeliling yang dirangka telah sedia merangkumi elemen-elemen dengan izin environmental, social and governance. Perkeliling perolehan yang menjadi panduan kepada kementerian atau agensi merupakan tadbir urus yang baik untuk diamalkan bagi memastikan perolehan kerajaan dilaksanakan berdasarkan prinsip accountability awam, telus, nilai faedah baik, saingan terbuka serta adil dan saksama. Bagi menguruskan kelestarian alam sekitar dengan izin environmental dan sumber asli dengan cekap, beberapa pendekatan kepada tata cara perolehan kerajaan telah diperkenalkan. Antaranya pelaksanaan perolehan hijau kerajaan dengan izin Green Government Procurement GGP semasa membuat perolehan bekalan dan perkhidmatan serta penggunaan sistem binaan berindustri IBS. Perkara ini disokong dengan pemantauan standard penerapan semasa pelaksanaan sesuatu projek pembinaan di bawah Jabatan Teknikal serta Penarapan Hijau atau Malaysian Carbon Reduction and Environmental Sustainability Tool MyCRES yang diperkenalkan oleh Jabatan Kerja Raya. Di bawah tanggungan sosial, tata cara perolehan atau pemberian kontrak telah menekankan kepada pematuhan dasar-dasar kerajaan sedia ada. Antaranya dasar penggunaan bahan atau barangan dan perkhidmatan tempatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelibatan industri penghilangan, pembuatan dan penyediaan perkhidmatan tempatan dan dasar keutamaan kepada syarikat Bumiputera yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan jaringan sosial kepada kumpulan sasar tertentu. Selain itu, untuk maklumat Yang Berhormat, kerajaan turut memperkenalkan program Protege yang bertujuan untuk membantu graduan menganggur, membangunkan keupayaan diri secara mempersiapkan dengan ilmu, kemahiran dan pengalaman bekerja, seterusnya meningkatkan potensi diri dan peluang kebolehpasaran graduan. Syarikat yang mendapat kontrak kerajaan diwajibkan untuk melaksanakan program Protege berdasarkan penetapan nilai ambang dan sektor yang telah ditetapkan. Usaha-usaha di pihak kerajaan secara tidak langsung dapat memberi galakan kepada syarikat-syarikat untuk menunaikan tanggungjawab korporat sosial mereka serta mencapai impak alam sekitar, sosial dan tadbir urus yang mampan. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan pertama sila. Okey, terima kasih pada Timbalan Menteri yang membaca jawapannya itu tadi. Isunya yang dibangkitkan sekarang bukan isu CSR, bukan isu good governance yang telah tertulis di dalam apa saja peraturan, kerana kita tengok semua projek-projek yang dibuat memang tak ikut standard pun. Tapi apa yang saya nak nyatakan di sini ialah macam mana kerajaan nak berhadapan dengan institusi kewangan yang akhirnya akan mendana projek-projek ini. Maka pendanaan sustainable financing ini, bagaimana kerajaan nak pastikan bahawa di sana ada ekosistem, bukan lagi sebagai satu tempelan, tapi the whole ekosistem itu mestilah berpandukan kepada ESG. Oleh itu soalan saya, bagaimana kerajaan dalam konteks institusi kewangan bagi mengeluarkan apa saja pendanaan, mestilah ia bercirikan kepada ketahanan alam sekitar dan ketahanan sosial. Climate resilience dengan social resilience, yang akhirnya bila diberi kontrak-kontrak dengan pendanaan ini, bukan sahaja projek itu mesti ikut tata caranya begitu, tetapi yang memberi pinjaman pun kena strict dalam memastikan ekosistem dalam syarikat tersebut dan dalam bank itu mesti menjadikan ESG sebagai dia punya ekosistem nadi yang menggerakkan pelaburan di masa depan. Dan satu lagi yang terkait ialah bagaimana kerajaan melibatkan kumpulan hak asasi manusia dan juga yang memperjuangkan alam sekitar untuk duduk di dalam ekosistem ini sebagai rakan, bukan sebagai orang yang
bagi kerajaan selalu menganggap mereka ini sebagai penghalang. Tetapi sebagai rakan, kerana kita ada satu dasar iaitu ESG. Jadi mohon menjawab tanpa membaca. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Semasa Yang Berhormat Milih Menteri pun saya nampak Yang Berhormat membaca jawapan. Jadi saya mengikut apa Yang Berhormat lakukan dahulu, tetapi elok saya menjawab dua persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Yang pertamanya Yang Berhormat beritahu tadi bagaimana kita institusi kewangan untuk memberi galakan kepada ESG. Itu sebabnya dalam bajet 2022, kalau Yang Berhormat masih ingatlah semasa pembentangan bajet tempoh hari, kita telah meletakkan peruntukan di bawah Low Carbon Transition Facility di bawah Bank Negara RM1 bilion. Dan dalam proses ini kita membuat engagement kepada semua syarikat-syarikat, bukan sahaja syarikat yang besar tetapi syarikat PKS untuk supaya mereka mempunyai keupayaan dan memahami bagaimana kriteria yang telah kita letakkan. Bukan mudah untuk dapat pendanaan melalui perkara-perkara yang telah disebutkan tadi ESG, tetapi kita lakukan RM1 bilion di bawah Bank Negara Malaysia supaya ia memberi satu permulaan yang baru untuk memastikan kita memahami perkara-perkara ini. Persoalan yang kedua yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat adalah berkaitan NGO. Saya ingat Yang Berhormat mungkin keliru dan tak melihat apa yang telah Kementerian Kewangan lakukan. Kita membuat engagement Yang Berhormat bukan sahaja dengan pihak-pihak tertinggi, tetapi kita buat engagement dengan semua pihak-pihak NGO. Kita mendapat Yang Berhormat kertas konsultasi awam yang kita telah lancarkan pada bulan Ogos untuk bajet 2003 telah kita nyatakan begitu ringkas dan begitu padat tentang apa yang kita nak buat dalam ESG. Saya harap Yang Berhormat sempat baca, tapi cadangan telah tutup pada 30 Ogos yang lalu. Terima kasih. Terima kasih Perdana Menteri. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Beaufort.